Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, anak-anak yang dikasihi Allah sekalian, bertemu lagi kita dalam kelas pendidikan Islam. Hari ini kita akan belajar bidang adab. Tajuknya Alam Ceria Hidup Sejahtera. Ini tajuk yang terakhir dalam bidang adab dan juga untuk ulum syariah. Ini adalah tajuk yang terakhir. Baik, kita akan belajar mengenai adab-adab terhadap alam sekitar. Tajuknya, Ustaz baca, Alam Ceria Hidup Sejahtera. Baik, anak-anak boleh bersedia dengan buku teks muka surat 180. Dengar Ustaz baca ya. Pada muka surat 180. Baik. Minggu sayangi alam sekitar. Tempat Sekolah Kebangsaan Taman Bestari. Tarikh 20 Julai 2021. Baik, kita baca perbualan yang terdapat pada muka surat 180. Okey. Nombor 1. Pakcik ni bercakap. Sebagai Muslim, kita bertanggungjawab memelihara dan memulihara alam sekitar kita. Yang kedua, murid ni jawab, oleh itu, kita perlu sentiasa menjaga kebersihan air, udara dan sumber-sumber alam di persekitaran kita. Baik, seterusnya dialog pada muka surat 181. Okey. Bertanya seorang murid perempuan, mengapakah pencemaran alam akan memberikan kesan buruk kepada kehidupan? Baik, cuba kamu fikir, kenapa pencemaran alam itu seperti pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran darat dan sebagainya memberi kesan yang buruk kepada kehidupan kita? Kenapa? Kita fikirkan bersama, kenapakah pencemaran alam sekitar memberikan kesan yang buruk kepada kita? Kenapa? Sebab kita tinggal di dalam alam sekitar. Air, udara, semua itu alam sekitar. Jika semua itu rosak, maka siapa yang akan menanggung akibatnya? Kitalah. Di mana kita nak minum air kalau air itu kotor? Di mana kita nak menghirup udara yang segar kalau udara itu sudah tercemar? Betul atau tidak? Betul. Maka kitalah yang akan menanggungnya. Baik. Kita tengok pula apa yang dimaksudkan dengan alam sekitar. Ini. Alam sekitar. Pengertian. Okey. Memelihara alam sekitar bermaksud menjaga dan melindungi alam sekitar daripada kerosakan. Memelihara alam sekitar maksudnya kita menjaga dan melindungi alam sekitar daripada kerosakan. Udara, air, tanah, semualah. Memelihara alam sekitar pula bermaksud merawat dan memulihkan alam sekitar agar sentiasa baik. Memelihara alam sekitar maksudnya kita menjaga alam sekitar daripada kerosakan. Memelihara maksudnya kita merawat, memulihkan, membaiki alam sekitar yang rosak, supaya kembali kepada keadaan yang baik. Apa dalilnya? Dalil kita kena jaga alam sekitar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di sini ya. Wala tabghil fasada fil ard. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Suratul Qasas ayat 77, surah yang ke-28. Baik, apa maksudnya? Dan janganlah engkau melakukan kerosakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kerosakan. Baik, dalam ayat ini
menunjukkan bahawa Allah melarang kita, yakni manusia, melakukan kerosakan di atas muka bumi. Allah larang kita rosakkan muka bumi ini. Contohnya, kita cemarkan air, cemarkan alam sekitar, cemarkan tanah, cemarkan udara. Allah larang kita merosakkan ataupun mencemarkan alam ini. Dan Allah tidak suka pada orang-orang yang berbuat kerosakan. Jadi ayat ni menunjukkan bila Allah tidak suka, maka janganlah kita lakukannya. Apa hukum memelihara dan memelihara alam sekitar? Hukumnya ialah wajib. Maknanya wajib ke atas setiap orang daripada kita memelihara, menjaga alam sekitar kita supaya sentiasa berada dalam keadaan baik. Dan juga kalau alam sekitar yang telah rosak sikit, kita baiki, kita pulihara semula. Baik, kita teruskan lagi dengan muka surat 188. Marilah bersama-sama menjaga alam sekitar kita. Okey, dialog yang pertama. Kawan-kawan, boleh kongsikan adab memelihara dan memelihara alam sekitar kita? Beza ya. Memelihara dan memulihara. Dua benda yang berbeza tapi duduk sekali. Yang kedua, okey. Yang kedua, dialog yang kedua. Untuk memelihara udara, okey, seorang budak ni tanya pada kawan dia, bagaimana adab memelihara dan memelihara alam sekitar. Okey, seorang kawan dia jawab, untuk memelihara udara, bagaimana cara nak memelihara udara? Kita hendaklah memperbanyakkan aktiviti penanaman semula. Tanam pokok. Bila kita tebang pokok untuk kegunaan kita, kita tanam balik supaya apa? Supaya pokok itu dapat diganti semula. Sebab apa? Pokok menghasilkan oksigen yang kita sedup setiap hari. Bila udara banyak oksigen, maka udara tu sihat dan bersih. Yang kedua, tidak melakukan pembakaran terbuka. Tidak melakukan pembakaran terbuka, bakar sampah, bakar hutan, menghasilkan asap dan kandungan-kandungan dalam asap itu, kandungan-kandungan tidak baik, terbebas ke udara, maka udara akan tercemar. Okey, elakkan. Okey, dialog yang ketiga. Pemeliharaan air pula, kawannya yang berbaju hijau tu jawab, pemeliharaan air pula dapat dilakukan dengan menggunakan air dengan berjimat cermat untuk mengurangkan kuantiti air yang perlu dirawat. Cara nak memelihara air, yang tadi udara, ni air, kita berjimat cermat menggunakan air. Jangan membazir. Yang kedua, tidak membuang sampah dan sisa buangan di saliran air, longkang, sungai ataupun laut. Kamu di laut lah. Jangan buang sampah di laut ataupun sisa buangan di laut. Sebab apa? Sebab perbuatan tersebut boleh mencemar dan merosakkan laut. Laut tu alam sekitar lah. Jadi kita kena jaga. Baik. Okey, yang keempat, jawab rakannya lagi. Selain itu, kita perlu sentiasa menjaga kebersihan, membuang sampah di tempat yang betul, mempunyai kesedaran tentang kepentingan menjaga alam sekitar kita. Jaga kebersihan, buang sampah di tempatnya, jangan buang sampah merata-rata tempat, tidak boleh ya. Itu mencemarkan alam. Dan kita kena tahu mengenai kepentingan menjaga alam sekitar. Apa pentingnya menjaga alam sekitar? Sekejap lagi kita akan tengok. Yang kelima, sekiranya alam sekitar menjadi tercemar, kotor dan tidak selesa, kita boleh memuliharanya dengan jika alam ni dah tercemar, tidak selesa untuk kita duduki, maka kita boleh memulihkan dia. Bagaimana? Bergotong royong, membersihkan kawasan, mengitar semula bahan terpakai untuk mengurangkan penggunaan sumber alam. Kitar semula. Ada botol plastik, botol kaca dan sebagainya, jangan dibuang. Kita guna semula. Contoh kalau botol plastik dibuat pasu, tayar dibuat pasu kan. Kamu pernah tengok kan? Maka diguna semula. Barulah kita tak buang. Baik, seterusnya.
Apa kepentingan? Kenapa perlunya kita memelihara dan memelihara alam sekitar yang menepati syarak ni? Apa kepentingannya? Yang pertama, dari segi individu, mendapat keberkatan hidup. Ya, sudah pasti. Menikmati suasana kehidupan yang sihat. Ya, alam sekitar bersih dan ceria, maka kita pun sihat. Yang ketiga, menyemai rasa syukur dengan nikmat alam sekitar. Alam sekitar ni nikmat Allah kepada kita, maka itu salah satu cara kita bersyukur adalah dengan menjaga dan memeliharanya. Yang keempat, memupuk perasaan tanggungjawab terhadap kurniaan alam sekitar. Baik, untuk masyarakat pula, dapat terus menikmati sumber alam. Banyak sumber alam. Apa sumber alam yang kita ada? Kalau di laut kita dapat ikan, kan? Dapat ikan. Kalau di tanah kita dapat sumber apa? Sumber galian dan sebagainya. Di laut ada juga kita dapat minyak dan sebagainya. Kalau hutan kita dapat apa? Sumber kayu dan sebagainya. Maka kalau kita jaga betul-betul dan pelihara alam sekitar, maka sumber-sumber ini akan berterusan boleh kita nikmati. Yang kedua, menerapkan sikap tolong-menolong dan bekerja sama. Betul? Yang ketiga, hidup selesa dalam persekitaran yang bersih. Dan yang keempat, terhindar daripada penyakit yang berpunca daripada kekotoran dan pencemaran. Ingat ya, tempat yang kotor dan tercemar itu ada penyakit, dan penyakit itu boleh membahayakan diri kita. Bagi negara pula, menjaga imej Islam dan negara yang mementingkan kebersihan. Baik, negara yang bersih memang dipuji di peringkat antarabangsa. Mana-mana negara yang bersih memang dipuji. Jadi kalau kita nak negara Malaysia itu dihormati, dipuji, disegani, maka pastikan negara kita sentiasa bersih. Yang kedua, menjaga keindahan alam semula jadi negara. Negara kita banyak keindahan alam. Ada lautnya, ada pulau yang cantik, hutan-hutan yang cantik, gunung-gunung yang cantik. Maka kita kena pelihara. Maka tanggungjawab kita lah untuk memelihara alam sekitar. Dan yang terakhir, mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memelihara alam sekitar. Okey, bagaimana mencontohinya? Yang pertama, dengan sentiasa bersyukur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta para sahabat untuk sentiasa bersyukur dengan nikmat alam yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai tanda kita bersyukur, kita kena jaga. Menjaga kebersihan. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut bahawa kebersihan itu sebahagian daripada iman. Kamu balik di kampung, kamu tengok di rumah kamu, kalau banyak dengan sampah, maka bertindaklah untuk membersihkannya. Sebab kebersihan itu separuh daripada kebersihan itu sebahagian daripada iman. Sebab itulah di sekolah sangat dititik beratkan tentang kebersihan. Yang ketiga, tidak merosakkan alam tanpa tujuan. Ketika mengutuskan tentera, Rasulullah SAW melarang mereka daripada merosakkan pokok buah-buahan dan haiwan ternakan pihak musuh. Dalam berperang, Rasulullah larang para tentera merosakkan tumbuhan dan juga haiwan. Itu adabnya, nak jaga alam. Yang keempat, memelihara dan memelihara sumber alam. Rasulullah SAW memberitahu bahawa antara perkara yang dilaknati Allah Subhanahu wa taala termasuklah membuang air besar di tempat sumber air, di tempat laluan awam dan tempat berteduh. Maksudnya dia buang kekotorannya itu di tempat-tempat yang tidak sepatutnya. Nak buang air di mana? Ada di tandas. Kena jaga kebersihan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan sumber alam untuk kemudahan kita, jadi kita bertanggungjawab untuk memeliharanya. Alam sekitar ini adalah untuk kegunaan dan juga manfaat kepada manusia. Jadi kalau kita jaga, maka kita boleh menikmati manfaatnya untuk masa-masa akan datang. Kalau kita tidak jaga, kita tidak pelihara, tidak pelihara, masa akan datang semua nikmat ini akan hilang. Jadi masa itu kita nak buat apa lagi? Tidak berguna. Maka kena jaga alam sekitar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.